Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini jumpa lagi dengan Guru Alfiah Ni'ling dengan mata pelajarnya Al-Madah At-Tarikh, darjah 6. Tajuk yang kita hendak belajar pada hari ini iaitu pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah dan kewafatannya. Dah belajar siap? Kalau siap, marilah kita bersama belajarkannya. Ya, belajar. Sebelum belajar, marilah kita bersama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan doa penerang hati, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, pelajar. Masukkan pelajaran yang kita hendak belajar pada hari ini iaitu pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di sini iaitu Syed. Nah, apabila Rasulullah wafat, lalu itulah kaum Ansar berhimpun untuk memilih khalifah. Kaum Ansar ialah kaum yang ada asal di Madinah. Ya. Lalu itulah kaum Ansar berhimpun, musyawarat, prakcum untuk nak cari khalifah, cari pemimpin, cari punam. Nah, apabila percum sudah dah, mereka bersetuju memilih Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, apabila percum sudah dah, mereka suka pilihkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajar. Ya, pelajar seterusnya sambung lagi berkenaan dengan pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya, apabila kaum Ansar setuju memilihkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu tu khabaran ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tu Abu Bakar As-Siddiq merasai kesal, rasa sesal apabila dengar khabaran kata kaum Ansar itu suka memilihkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah. Lalu tu timbul punca perpecahan di antara kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar ialah kaum yang asal daripada Madinah. Kaum Muhajirin ialah kaum yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dipanggilkan kaum Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin suka Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Tetapi kaum Ansar suka memilihkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah. Lalu itulah timbul pecahan di antara dua kaum ini. เกิดความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร Ya, pelajar sambung lagi berkenaan dengan pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan sambil berucap mengatakan kami adalah lebih layak menjadi khalifah kerana kami adalah orang yang ulung-ulung memeluk agama Islam. Nah, apabila ket kekhatyeng di antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, lalu itulah Abu Bakar memberi keputusan, beri khas serup. Nah, memberi khas serup kata dia tu lebih layak, lebih baik nak jadi khalifah sebab kata Abu Bakar tu sebagai orang yang olong-olong, orang yang mula-mula lagi memeluk agama Islam. Ya, dan ke headphone Abu Bakar. Akhirnya mereka bersetuju dan membuat perjanjian untuk melantikkan Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, sudah
mereka antara Ansar dan Muhajirin pun ความเห็นต้องพ้องต้องกันก็ต้องสมควรแล้วใช่สมควรให้ท่านอบูบักรอัสซิดดิกpegang jawatan khalifah selepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah beliau dilantikkan menjadi khalifah pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masehi. Nah, wan แห่งการแต่งตั้งท่านนบีท่านอบูบักรอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ sebagai khalifah ialah pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masehi. Ya, pelajar. Ya, pelajar sambung lagi dengan tajuknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Abu Bakar ได้สิ้นชีวิตลงด้วยเหตุอันใดนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนนะอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ menderita sakit ท่านอบูบักรได้ล้มป่วยลงเนื่องจากอันใดนะคะ kerana termakan makanan yang beracun ด้วยเหตุเนื่องจากว่าได้รับประทานอาหารที่เป็นพิษลงไปนะคะอาหารนั้นได้มาจากใครนะคะ disebabkan seorang Yahudi menghadiahkan makanan itu makanan itu อาหารนั้นมาจากชาวยาฮูดีคนหนึ่งที่ได้มอบให้กับท่านนะคะ beliau mengidapi sakit selama 15 hari ด้วยเหตุนี้ทำให้ท่านอบูบักรได้ล้มป่วยลงเป็นเวลา15 วันนั่นเองนะคะนักเรียนYa, pelajar sambung lagi berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia ataupun wafat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhir pada malam Selasa tanggal 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Ya, pelajar. Nah, หลังจากที่ท่านอบูบักรได้ล้มป่วยลงนะคะท่านก็ได้สิ้นชีวิตลงในคืนวันอังคารนะคะวันที่23เดือน Jamadil Akhir tahun yang ke-13 Hijrah. Seterusnya ketika usianya 63 tahun. Umur sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, semasa itu Abu Bakar umurnya 63 tahun sama umurnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenazah yang mulia dimakamkan di dalam bilik Siti Aisyah, putrinya berdekatan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayat Abu Bakar ditanamkan di bilik Siti Aisyah. Anak dia. Nah, Siti Aisyah ialah anak Abu Bakar As-Siddiq berdekatan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak pelajar? Ya, insya-Allah. Ya, pelajar sambung lagi dengan tajuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq memegang jawatan khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, itu masa Abu Bakar As-Siddiq memegang jawatan khalifah. Beliau tidak meninggal sebarang harta kecuali 1 dinar dan 2 helai kain untuk mengkafankan jenazahnya sahaja. Ya, pelajar, Abu Bakar bukan orang yang miskin. Sedangkan beliau seorang yang kaya semasa itu, tetapi selepas beliau memeluk agama Islam, beliau membelakan harta benda beliau untuk fi sabilillah. Lalu itulah hingga beliau mati, hingga beliau meninggalkan dunia, meninggalkan hartanya iaitu 1 dinar sahaja dan 2 helai kain untuk mengkafankan, untuk membukukan jenazahnya sahaja. Ya, pelajar. Ya, seterusnya pelajar, kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. ความพิเศษของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะคะอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ merupakan orang yang lebih utama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sebab 1.
Beliau adalah orang yang pertama memeluk agama Islam. Ya.ท่านอบูบักรเป็นบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม Yang kedua, beliau berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan segala hartanya demi kepentingan agama Allah. ท่านอบูบักรเป็นผู้ที่คอยเคียงข้างท่านรอซูลุลลอฮ์ตลอดเวลาคอยสนับสนุนทรัพย์สินเงินทองของท่านเพื่อใช้ในหนทางของอัลเลาะห์นะคะ Yang ketiga, beliau adalah orang pertama yang dilantik menjadi khalifah melalui arahan Rasulullah. ท่านอบูบักรเป็นผู้ที่เหมาะสมในการที่จะเป็นผู้นำเป็นคอลิฟะห์หลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่าในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ล้มป่วยในวันหนึ่งนะคะท่านรอซูลก็ได้ให้ท่านอบูบักรเป็นอิหม่ามแทนท่านนะคะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ได้เลือกท่านอบูบักรเป็นคอลิฟะห์นั่นเอง Yang keempat, tidak ada bandingan dari segi pengorbanan harta benda dan jiwa oleh seorang pun di dunia ini dengan Abu Bakar selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ไม่มีใครนะคะที่จะเทียบได้กับการที่คอยสนับสนุนทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งอย่างให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์นะคะทุกสิ่งอย่างเลยนะคะนอกจากท่านอบูบักรอัสซิดดีก รอฎิยัลลอฮุอันฮุเท่านั้นนะคะ Ya, pelajar, sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, guru harap pelajar semua dapat faedah, dapat ilmu daripada pelajaran yang kita hendak belajar pada hari ini. Ya, bagi hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.